Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk orang yang tengah mendengar sekarang ni, saya dan juga Nis di Bangun Bogia Kinabalu. Ya, yang dikuasakan oleh Prabayar Hotlink, pilihan berbalai untuk Sabahan, mau internet terhad dan juga internet pantas rendah RM2. Dan Nis, macam kita cakap tadi kan, kita bukan berdua-duaan di sini. Ay, mana boleh? Orang bilang Nis, kalau berdua-duaan pasti ada orang, bukan orang, ada yang ketiga. Ya, kau lah yang ketiga itu. Bukan. Apa? Kita kan berdua. Iya. Nah, kita ada yang ketiga di sini, tapi Keempat. biasanya orang bilang ada orang yang ketiga, tapi kita bukan bertiga di sini. Berapa ramai? Tapi kita berempat. Ada berlima juga lah. Yang kamera lah, kameraman betul. lah. Okey, kita bersama dengan Puan Oni dan juga Tuan Syah. Ya, Assalamualaikum, selamat Halo. pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pagi. Baik, syukur Alhamdulillah Sehat. sihat. Kita terbangkan daripada Dari Kedah, Bah. Tu dia. dah minum ayak belum? Minum dah. Minum Kalau belum minum lagi, kita bagi ayaknya. Oh, Atau apa tu? air kelapa lah. Tapi pandai je Of kamu. course lah. Dulu ex mantan orang Kedah. Sudah-sudahlah Nis. Sudah-sudahlah. Nanti yang di sana itu Kadangaran lain, makan hati Ya, lagi. lah, kita main siapa itu. Asyik. Kadang-kadang begitulah rumah tangga kan. Asyik. Tapi kita mau bercerita hari ni, Amanda. Kita main segmen macam biasa. Kita akan berjalan setiap hari Khamis. Betul. Iaitu bikin sampai jadi dengan Hotlink. Betul. Maknanya setiap minggu kita akan bawa orang yang boleh bagi kita inspirasi, semangat. Betul. Dan juga melalui penceritaan dorang ni, kita boleh jadikan sumber inspirasi. Betul. Dan ini kali ada satu yang dorang bikin menjadikan mereka inilah yang dorang. Orang berjaya lah. Orang berjaya. Paling senang kita cakap dia bikin sampai dia berjaya. Betul. Dan mendapat nama bukan saja di tempat orang sendiri di Kedah, tapi di seluruh Malaysia. Sudah. Dan dengar-dengar Wow. ada juga daripada luar negara juga. Tapi itu kita akan cerita lebih lanjut selepas ini. Kita akan tanya pasal biodata dia orang. Kita tanya dulu lah yang selalunya ladies first, tapi ladies last lah. Kita bagi yang kita bagi tuan rumah dulu. Betul. Mesti ketua keluarga dulu. Baik. Okey, kita mau tanya dulu lah nama yang diberi. Macam tu. Okey, baik, terima kasih. Nama saya Syahril Izwan bin Ismail. Boleh panggil Syah saja. Dalam sosial media saya Syah Ismail. Syah Ismail lah. Ya. Okey. So maknanya kita panggil dia Tuan Syah lah. Betul. Okey, dan yang dibawa ni isteri. Girlfriend. Ya, pasti. Girlfriends, mantan Sleeping partner. Wow, gitu. Jelas kau ada. Sleeping partner aku tengah memandu sekarang. Okey. Okey, kita bersama dengan Puan, namanya Puan. Okey, nama penuh saya Nur Husni binti Mahat Nur. Namun mesra dipanggil Oni. Oh, ya Allah, Oni lemah Chan. gemalai. Gitu. Oni Chan lahai suara Puan lemah gemalai. Patutlah Tuan Syah jatuh cinta. Gitu. Saya asal orang Sungai Petani Kedah. Asal orang Sungai Petani Kedah. Memang dilahirkan dibesarkan di Kedah. Dan menyambung pengajian di Universiti Sains Malaysia USM. Pulau Pinang. Oh. Ya. Dan bertemu dengan pasangan di situ. sana. Oh, di situ bibit-bibit percintaan Wow. kau. Wow. Dia senior saya 1 tahun. Senior. Boleh layan juga senior. Kalau saya sombong dengan Sebab senior. dia selalu Ayat kejar power. kan. Ayat power. Ayat power weh. Pick up line bagus ni. Okey, pada tahun berapa tu memulakan pengajian di USM? Tahun 1999. 1999 lah. 1999 sehingga Ika Manda masih beringus lagi masa tu. 4 tahun. masih comot lah kan. Comot. Bidak orang Malaysia ni. Awas. Melanjut perjalanan sama jugalah Ya, sekali. sama. Dalam bidang apa tu? Jurusan apa tu? Kita mau tahu juga ni. Kedua-dua kami jurusan sains farmasi. Sains farmasi. Okey. Jadi kalau ikut tidak jauh lari jugalah bidang diorang ni Yang sebenarnya. sekarang ni kan. Ya, kita akan cerita lanjut lagi selepas ini sebab apa yang kita bawakan hari ini adalah Puan Oni dan juga Tuan Syah ni berkelulusan dalam bidang sains farmasi kan. farmasi. Sains farmasi. Jadi memang kalau ikut tidak lari jauh dia punya landasan dia itu. Betul. Jadi selepas ini kita akan cerita lebih lanjut.
kita layan dulu ini. Lagunya kita Juga Pak ini. Bahagia Kinabalu masih lagi bersama dengan saya Ika Manda. dan juga rakan partner Prime Partner. Saya sini Kawan bergaduh. di Bangun Bahagia Kinabalu yang dikuasakan oleh Private Hotlink. Sambung. Pilihan berbaloi untuk orang Sabah kita yang maukan internet indahnya bosku dan juga internet pantas serendah RM2. Kita bersama dengan Tuan Syah dan juga Puan Oni yang bersama dengan kita hari ini. Kita mau cerita pasal dorang punya ada yang dorang ni merupakan, kita boleh katakan dorang ni adalah usahawan tau. Betul. Usahawan yang cukup berjaya, sangat berjaya, dan kita mau dengar dorang punya cerita inspirasi. Mana tahu melalui penceritaan yang dorang cerita yang dengan kita ni, dorang boleh membagikan semangat kepada usahawan-usahawan yang berada di luar sana. Menjentik semangat yang mendengar lah. Betul. Tak kisah apa produk yang dorang jual lah. Betul. Tapi dorang ini dorang menjual burung punya apa? Sarang? Apa itu burung? Burung apa? burung layang-layang kah? Sarang burung. Sarang. Bird nest. Burung punya sarang lah betul. Bird nest. Bird nest, betul. Okey, saya consumer tahu Wow. gitu. Okey lah, bagi saya tanya lah. Betul, Kau okay, banyak tanya. sudah kau tanya kan? Banyak sudah. Okey, aku mau menanya lagi lah. Siapa-siapa boleh jawab lah, Tuan Syah ataupun Puan Oni lah kan. Kenapa memilih bidang dalam usahawan ni lebih kepada ini bird nest? Apakah adakah ianya banyak memberikan kebaikan kepada penggunanya ataupun ini sahaja pilihan yang ada pada masa tu? Untuk masa tu yang anda berdua memulakan bisnes. Kita mau tahu juga ni. Tidak dalam soalan Dah, ini. ini ya. Baik, thank you Nas. Alright, so jadi sebenarnya Anona ni dimulakan 10 tahun lalu lagi. Ui, lama sudah. 10 tahun lalu lagi dengan produk kami ialah daripada buah durian Belanda. Daripada buah durian Belanda. Di Sabah ni panggil lampun kan? Ya. Lampun tahu kan? Pandai lah Tuan Syah. Sebab saya dari Kebah. Saya asal dari Kebah. Kedah dan Sabah. Ya. Okey, Kebah tu macam demam yang Demam sudah sudah rendah. rasa. Yang sudah rendah tu. Okey. So jadi asalnya Anona ni ialah daripada produk durian Belanda. So jadi kita ada jus durian Belanda. Ya. Dan juga kita juga ada teh daun durian Belanda. Itu 10 tahun lepas lah. Tapi alhamdulillah 10 tahun lepas bila kita launch produk daripada durian Belanda, mungkin pada masa tu company pertama yang keluarkan produk yang berasaskan durian Belanda. Sebab yang mengkomersialkan. Sebab masa tu kita tahu khasiat durian Belanda. Tetapi buah durian Belanda ni sukar nak dapatkan. Sukar nak dapatkan dan juga kalau dapat pun dia mudah rosak. Buah tu dia mudah rosak. So jadi kita tahu khasiat durian Belanda. So jadi kita komersialkan dia dalam bentuk jus yang mudah diminum dan juga teh daun durian Belanda yang bagus untuk detox. Okey. Jadi sekarang ni masih ada Tuan? Masih ada sehingga sekarang dan juga masih laris juga di Sabah. Wow. Okey. Wow. Okey. Ada lagi soalan kau mau tanya Nis? Nada, aku menunggu kau ni. Aku jaga kau. Buat kau. Okey, jadi yang ni Puan boleh jawab lah. Macam mana boleh terjadinya Anona? Apa di sebalik cerita Anona ni sebenarnya? Sejarah dia lah. Okay, sejarah dia lah. Macam yang Tuan cerita tadi, kita ni dah bermula sejak tahun 2012. Dah 10 tahun lah. Sebenarnya waktu tu macam mana yang boleh jadi terwujud je Anona ni, daripada perkataan Anona itu sendiri adalah nama saintifik untuk buah durian Belanda. Iaitu Anona muricata. Macam tu. Ya, jadi kebetulan produk pertama adalah jus Anona. Jadi kami pun mengambil idea bersempena dengan buah durian Belanda itu untuk menamakan produk pertama jus Anona. Bagaimana boleh jadi jus Anona tu? Sebab asalnya waktu itu kebetulan lah nak jadi cerita, arwah ibu saya didiagnose dengan kanser. Penyakit kanser. Itu adalah salah satu ubat kan. Jadi bila saya buat bacaan ni, dikatakan kajian menunjukkan buah durian Belanda ni sangat bagus untuk diamalkan. Dia ada banyak khasiat perubatan. Jadi itu antara salah satu alternatif kami untuk membantu arwah mak lah waktu itu. Sebab rawatan perubatan pada waktu itu yang sesuai untuk mak adalah kemoterapi. Tapi waktu beliau didiagnose sudah end stage and that wasn't
itu bukan jadi pilihan mak lah. Oh, Kan orang tua tu okay. dia menolak lah. I see. Dia buat pilihan sendirilah. So Ada It's okay. ada cerita sedih dia di sebalik sejarah Anona itu ni yang, lah. itu yang saya cakap tu Okay. sebenarnya kisahnya panjang. Macam tu. Saya cuba pendekkan. Aha. Jadi waktu itu memang kami berdua dah mulakan profession kami sebagai ahli farmasi, dah buka kedai farmasi. Ya, baru mau tanya tu kan. Sebelum tu sebelum jadi usahawan ni apa yang buat masa tu? Kami adalah usahawan farmasi. Memang membuka menjalankan perniagaan kedai farmasi. Tuan dengan kedai farmasinya, saya pun dengan kedai farmasi saya. Masing-masing lah, laki bini lah. Masing-masing. Wah. Jadinya disebabkan kita anak memang belajar bidang sains. Sudah pasti kita ni mahu mak dapatkan perubatan moden kan. So saya jadi serba salah lah. Serba salah. Mak tak nak. Anak dia pula mestilah menyokong perubatan moden. Betul, kan? betul. Orang So, tua itu yang dia belajar dan buat kan. Orang tua tu memang nak cari alternatif lah, tradisional. Macam-macam lah dia cuba. Jadi kita, of course kita nak berikan terbaik buat ibu. Saya dengan tuan pun cari apa lagi ni boleh bagi dekat mak kan. So itu yang kita buat, cari di internet, tanya kawan-kawan, tanya adik-beradik. Terjumpalah durian Belanda tu. Durian Belanda daripada kajian dekat internet lah. So sampailah saya terjumpa satu artikel, satu jurnal perubatan yang berkongsi tentang hasil kajiannya mengenai khasiat buah durian Belanda ni untuk pesakit kanser. Saya tahu penyakit kanser ni tidak ada rawatan yang boleh menyembuhkan. Ya. Tapi at least itu saya rasa dia memberi saya satu hope, harapan lah. untuk orang-orang ataupun pesakit macam arwah mak kan. Saya pun mulalah cari buah durian Belanda waktu tu. Itu tahun 2012. Buah dulu memang susah sangat nak cari. Betul. Susah sangat. Kami pergi dari pasar ke pasar, pasar pagi, pasar malam. And then kalau dari Kedah ke Kuala Lumpur tu, ikut highway tu ada satu R&R tu memang banyak jual buah durian Belanda. Kami memang berhenti dekat situ, Beli terus. Borong terus lah. borong, tapi dia kan cepat rosak, cepat masam. 2-3 hari dah masam. Lagipun dia lembut kan, texture dia tu kan. Lembut. Jadi bawa balik dekat mak makan, okey, dia bagi positive feedback. Healing lah. Dia rasa macam kuat kan. Orang tua tu ni kalau dah rasa kuat, rasa boleh solat, pergi jumpa kawan, pergi mengaji, apa tu pun dah okey bagi dia. betul. Jadi kita nak dia ada semangat untuk teruskan kehidupan dia. Jadi daripada itulah yang saya dengan tuan tergerak untuk formulasikan buah durian Belanda ni untuk bagi dalam bentuk yang lebih mudah. Secara tidak langsung juga membantu orang lain. Membantu orang lain. Maknanya pengalaman yang ada tu diadaptasikan untuk membantu orang lain Betul. lah. Ya. Dan sekarang ni di pack dan itulah terjadinya Terjadinya. sejarah Anona tu lah. Ya. Itu yang kita mau tahu tu kan. Saya ni pengguna Nis, dan Wow. saya baru tahu cerita ni. Kadang-kadang apa yang Itulah berlaku, kau guna tapi nak tahu sejarahnya. apa yang berlaku dengan kita ni sebenarnya yalah, mungkin bagi kita dia sakit kan, rasa sakit sebab kehilangan Betul. apa ni, orang yang orang bilang satu-satunya doa yang mustajab bah. Betul. Kan. Tapi dalam masa yang sama, kalau tidak berlakunya begitu, tiadalah Anona yang sekarang. Betul, asbabnya lah. Betul. kan? Ya, Itu asbab dan juga menjadikan orang bilang Puan Oni dan juga Tuan Syah berjaya. Okey, Dalam menjadikan bidang. Anona ni bukan saja untuk diorang tapi untuk orang-orang lain. Ya, betul. Membantu orang lain, bukan saja dari segi orang yang konsum tapi orang yang berniaga lah sama-sama diorang. Ya, kan? betul. Itu salah satu cara lah kan. Betul. Okey, kita akan panjang lebar lagi bercerita pasal ini usahawan yang sarang burung punya tu. Birdnest. Kita akan kembali selepas ni guys. Kita juga buat ini. Yep. Kembali dengarkan kami di Bangun Bahagia Kinabalu yang dikuasakan oleh Prabayar Hotlink, pilihan berbaloi untuk sahabat semua internet tiada had dan juga internet pantas rendah. RM2. Yeah, guys. Masih lagi ni kami orang bersama dengan Puan Oni dan juga Tuan Syah, iaitu founder kepada Anona Farmasi. Okey, sebenarnya mereka kalau kita ikut sejarah yang awal-awal tadi tu kan, diorang bermula daripada farmasi anulah
kedai farmasi lah. Kedai farmasi lah. Jadi ubat-ubatan. ubat-ubatan dan mereka pun belajar daripada sana USM. Dan saya belajar di UMS. Biasa tu. Dah pandai. Saja mau masuk bagi tahu masuk U juga. Okey, kita mau tanya. Okey, Manda, kau punya soalan tadi. Okey, jadi saya akan tanya kepada Tuan Syah. Sebab Tuan Syah ni macam, ya aku lagi banget tanya aku lagi. Ya, Begitu. bergegar jantungnya bila aku mau kena tanya ni kan. Aku lagi. Okey, jadi Tuan Syah, kalau sebelum ni Anona ni produk utama Anona adalah yang pertama adalah daripada durian Belanda kan. Tapi kenapa sekarang ni yang paling famous di Sabah, di seluruh Malaysia lah kalau kamu tahu lah Anes. Kenapa bird nest? Kenapa kenapa daripada durian Belanda tu tiba-tiba pergi ke bird nest? Adakah sebab dia punya khasiat lebih kurang kah, atau mudah dijumpai kah, atau macam mana? Mungkin Tuan Syah boleh Jelaskan. Baik Wanda, terima kasih. Good question. Wow. Soalan dari saya tu sebenarnya. Okey, so jadi asalnya Anona ni tadi kita cerita daripada durian Belanda. Sebenarnya sebelum sampai ke bird nest ni ada lagi sebenarnya. Ada lagi. So jadi lagi cerita dia lah. So jadi daripada 2012 lahirnya jus durian Belanda. So 2017 sebenarnya lahirnya serum vitamin C. So jadi terlahirnya Anona Skincare. Jadi saya tak mau jawab lagi Anona Skincare ni bagaimana terlahirnya Anona Skincare, nanti mungkin Puan Oni akan cerita. Sebab lahirnya sesuatu produk tu adalah ceritanya daripada Puan Oni. Tapi ceritanya cerita yang benar lah. Okey, so jadi yang betul-betul terjadi. So jadi daripada 2017 lahirnya Anona Skincare vitamin C serum. Masa tu pun alhamdulillah viral dan meletup juga vitamin C serum. Sehinggalah yang bird nest ni sarang burung, lahir pada tahun 2019. Baby baru. Barulah baby baru. Baby baru. Okey, so jadi bird nest ni bagaimana pula lahirnya bird nest ni? Sebenarnya bird nest ni kita tahu bird nest ni dah famous lah. Dah diambil oleh apa kita panggil golongan bangsa Cina. Betul. Chinese. So jadi di farmasi ni sebenarnya dah memang jual dah produk-produk bird nest. Cuma kita lihat dari segi penghasilannya, dari segi halalnya, dan juga orang kata dari segi fokus market tu lebih kepada pasaran customer Cina. So jadi kita nampak khasiat bird nest ni sebenarnya why not kita perkenalkan kepada orang Melayu juga, orang-orang kita juga, sebab khasiatnya bagus. So, jadi kita tengok sejarah bird nest ni pun daripada dinasti China dulu kan, ambil bird nest ni untuk cantik. So jadi dia orang kulitnya cantik, anti aging dan sebagainya. So jadi kita perkenalkanlah Anona bird nest ni ialah dari segi packagingnya lebih kepada orang kata lebih kepada kecantikan dan of course lah dari segi packagingnya dengan halalnya, maksudnya lebih sesuai diambil untuk semua golongan. Jadi tanpa ragu-ragu, tanpa was-was. Sebab yang kalau biasanya packagingnya ada tulisan-tulisan Cina kan, jadi mungkin ada orang was-was. Jadi kita buat packaging yang lebih meyakinkan. Itu saja. Betul. Ya, betul juga tu ni. Sebab sebelum-sebelum ni pun kalau kita tengok bird nest ni dia memang lebih kepada tulisan-tulisan Cina lah. Memang dibuat daripada China lah kan. Jadi betul. Jadi bila kita mau consume pun macam boleh kan ya kita as a Muslim, kita bukan pasal bilang rasis ke apakah tidak. Jauh sekali. Tapi ialah kau faham lah kan, kalau kita Muslim kita mesti menitik beratkan, tidak boleh was-was kan. Jadi bila adanya first product yang saya tahu bird nest keluaran orang Muslim, terus saya rasa macam lega. Kau boleh cantik kulit, kau boleh glowing. Mana glowingnya ni? Begitu. Kau tinggal bawah muka aku ni, kau boleh bercermin di muka aku. Oh, hidayah. Ini hidayah ni. Hidayah. Okey, jadi kau pun rasa macam tiada sudah kewas-wasan kau untuk consume tu produk. Dah sudah bisikan setan ni. Betul. Minumlah gitu. Okey, itu dah adalah sejarah lah kenapa dia bukan berubah tapi dia ongoing satu kali lah. Mengikut permintaan semasa jugalah, mengikut trend semasa. Tapi tidak sangka-sangka ya tuan puan, daripada 2019 tadi sampailah sekarang memang meletup-letup lah permintaan
permintaannya. Ya, mungkin puan dan tuan pun tidak sangka-sangka juga kan, sebab kebanyakan produk-produk lain yang orang bilang menggunakan Birdnest sebagai dorang punya one of ingredient, banyak sudah yang semakin low bah, sebab orang bilang ini kan ikut semasa, ikut trend. Tapi syukur Anona masih sustain lah. Ya. Syukur alhamdulillah masih sustain dan juga masih permintaannya masih tinggi lah, terutamanya di Sabah. Memang semendak ke Sabah gitu. Okey, kita akan kembali selepas ni. Saya pun mau tanya juga pasal Birdnest ni. Dan jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Kopi FM. Kita juga ini. Masa dong dah kosoban masih lagi bersama dengan saya Ika Mandanis. Dibangun Bogia Kinabalu yang dikuasakan oleh Prabaya Hotlink. Pilihan berbaloi untuk orang-orang Sabah kita yang bawakan internet indah dahatnya bosku, dan juga internet serendah 2 hingga. Okey, dan sudah kita cerita pasal Anona punya sejarah. Macam mana dorang punya produknya ikut trend daripada perkembangan semasa, daripada tahun 2012 sebelum ni. Lepas tu dia bukan berubah, tapi dia ikut trend untuk permintaan di pasaran sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah teknik usahawan untuk memancing untuk membeli produk sebenarnya. Tapi kan tuan, tadi bila dia dibuka pasal ini Birdnest kan, susah kamu dapat dia punya bahan mentah ni, sebab kita perlukan burung untuk untuk membuat sarang. Banyak jabah burung. Iyalah, mesti ada burung. Burung apa tu? Burung layang kah? Burung walid kah? Ya betul tu, burung walid. Burung walid betul. Okey, 10 markah. Jadi dia diimport kah atau macam mana? Okey, kalau dulu kan, kalau dulu sarang burung ni sekarang pun masih ada. Dia orang kutip Birdnest ni daripada gua-gua. Jadi contoh gua. Gua ni di Sarawak. Macam di Sabah saya tak pasti nama gua apa, tapi gua Mantong lah macam tu. Dalam gua-gua lah. So jadi kena masuk hutan cari tu. So jadi bila dia orang dah komersialkan Birdnest ni, maksudnya dah ramai orang guna. So jadi mungkin sukar lah nak masuk hutan, nak cari dalam gua. So susah jadi lagi sebab mau tu panjat sana sini. sebab itulah nak bersihkan lagi. Sebab tu sekarang dibinanya rumah-rumah burung. Betul. Banglo-banglo burung. Betul. So dari sekarang ni dari segi apa ni raw mat ni, bahan mentah, insya-Allah sangat-sangat banyaklah. Sangat banyak sampai sehingga kan Birdnest di Malaysia ni boleh dieksport ke China. Wow. Macam tu. Maknanya bukan setakat permintaan yang tinggi, tapi bahan mentah pun orang bilang konsisten banyak lah. Betul. Sebab kalau macam kita tengok di Sabah, tak payah pergi jauh-jauh dulu. Sebab kalau macam di sekitar Kota Belud, ada satu kawan saya pun dia memang bikin banglo ni. Banglo burung. Banglo burung tu. Siap ada dub-dub lah gitu kan. Nah, depan rumah saya ni, depan rumah saya di Beaufort, depan rumah. Ada buka juga. aja pintu, bangunan banglo burung. Cuba kau buat bunyi burung tu macam mana? Kau panggil. Itu ayam weh. Ayam ke tu? Itu ayam lah. Apalah Okey, kau ni jadi mana. bagus juga salah satu sebenarnya usahawan-usahawan ni dia orang bilang membantulah, bukan membantulah, orang bilang dia macam orang bilang support kita punya yang pekerja-pekerja ni semua kan, industri perburungan. Maksudnya kita ada permintaan lah kan. Betul. Kena ada permintaan untuk benda-benda macam ni. Sebab kalau kita buat perniagaan, kalau tidak ada permintaan nanti kita rugi juga. Betul. Jadi macam aku usahawan kan sekarang. Wow. Dia usahawan ayam. Ayam lain. Itu sayap. Okey, kita akan kembali selepas ni. Manda mau tanya sesuatu. Ya betul. Kembali selepas ni. Kita juga apa ini? Lain ni lagu. Kami dibangun Bogia Kinabalu yang dikuasakan oleh Prabaya Hotlink, pilihan berbaloi untuk Sabahan, mau internet terdahat dan juga internet pantas rendah RM2. Dengan Anona mau sponsor saya. Siapa saya tidak dengar roh? Ada founder depan mata. Kasih tahu lah, Pak. Dia bisik kau. Ya tadi ada was-was. Tapi was-was. Okey Manda, mungkin kau ada soalan lah Manda, soalan kau. Okey, jadi soalan ni saya akan tanya kepada Puan Oni lah kan. Okey, sebagai seorang usahawan, semestinya ada cabaran dan juga dugaan lah semasa selama menjadi founder ni. Apakah cabaran dan juga dugaan Anona? Paling besar lah. Paling besar lah. Banyak tu sebenarnya, kecil ke besar ke semuanya. Cabaran bagi kita kena anggap sesuatu untuk menjadi kita lebih baik. Jadi antara cabaran-cabaran adalah sudah pasti
cabaran untuk kekal relevan dan sustain dalam bidang perniagaan ni. Bagaimana untuk memastikan pelanggan sentiasa ingat kita, bagaimana nak pastikan repeat order tu sentiasa ada, bagaimana nak pastikan kepercayaan. Untuk meraih kepercayaan tu satu hal, kemudian untuk mengekalkan kepercayaan tu satu hal, dan memastikan permintaan sentiasa ada tu pun satu hal. Jadi kami pernah je rugi. Memang ada kerugian demi kerugian tu ada. Secara jujurnya saya tanyalah depan Puan. Alang-alang lah tanya. Berapa kerugian yang paling tinggi Puan masa tu Puan? Ya, sampai terduduk jugalah. Mungkin boleh Puan cerita sikit. Menangis, terduduk, tertiarap, merangkak. Anu jugalah, terduduk. Aduh, biar betul rugi macam tu. Mungkin boleh cerita. Ini bukan apa, ini demi inspirasi ni Puan. Betul. Ada Puan? Ada. Mungkin cerita satu sikit lah. Lebih kurang 500,000 juta lah. Bang Lo. Bang Lo satu biji. Okey, Amanda, bila sudah buka begitu kan 500,000 juta, adakah dia ianya berpunca daripada kita boleh katakan kegagalan diri sendiri, ataupun ianya berpunca daripada permintaan yang tidak begitu tinggi masa tu? Ataupun ditipu kah, macam mana ataupun Puan? ada apa yang berlaku Puan? Boleh cerita Puan? Boleh. Saya melihat kegagalan apa je yang jadi dekat kami lah. Saya sentiasa muhasabah diri balik. Kerana kegagalan itu sudah pasti datangnya daripada kelemahan kita. Betul. Kelemahan kita dalam menguruskan perniagaan. Kelemahan kita dalam menguruskan modal. Dan sudah pasti kelemahan kita dalam membawa masuk orang-orang yang betul bersama-sama dalam pasukan kita. Jadi antara satunya tadi macam anda cakap, ditipu ke apa semua tu, ya memang kami dah biasa, memang itu memang ditipu. lumrah. Tapi kan, saya taklah nak kata tipu, tapi saya rasa yang lebih tepat perkataannya adalah Undeliver. Tidak sampai lah masa tu. Orang yang menjanjikan sesuatu itu, dia tak buat benda tu. Tapi salah kami juga mungkin pada awalnya terlalu mempercayai orang. Yang kita ni sentiasa bersangka baik. Betul. Kita tak pernah, kita menganggap orang baik macam saya tak kata saya baik. Maksudnya kita tak rasa orang nak tipu kita. Betul. Namun begitu, waktu itu mungkin sebab kami ni kurang ilmu, kurang pengalaman. Jadi kami tak menyelidik dengan lebih mendalam latar belakang seseorang itu. Jadi ini banyak bagi kami pengalaman, pengajaran. Sebelum kita nak bekerja sama dengan sesiapa pun, kita kena selidik dia punya kapasiti, keupayaan dia untuk buat job tu, dan juga adakah dia boleh memastikan apa yang diminta atau permintaan kami tu dia boleh penuhi dengan keupayaan syarikatnya lah. Itu baru satu cerita. Ada banyak lagi lah cerita kerugian. Bukan satu sejak. Kerugian stok yang dah expired. Itu pun kena ambil kira juga Ambil kan. kira kerugian stok yang dicuri lah. Aduh. Kadang-kadang masa terlampau mau cantik kan. Masa PKP mula-mula dulu kan, kita pun ada juga jual face mask. Face mask pun orang curi sebab masa tu very high demand kan. Okey. Sampai-sampai dekat warehouse kita dekat Inanam tu memang dah terkoyak-koyak dah kotak-kotak tu. Itu antara pengalaman yang mengajar kami untuk sentiasa matang dan berlapang dada. Betul. Dan juga always akan mematangkan sesuatu perniagaan lah. Betul. Kan. Berlapang dada dalam masa yang sama kan. Sabar. Banyak cabarannya selain kerugian, cabaran dalam kita mengendalikan kaki tangan staff kita juga. Itu pun satu hal. Sebab staff kami di MOS, di HQ lebih kurang 40 orang. Dah termasuk di HQ Kedah, termasuk dengan HQ Warehouse Sabah dengan hub di Sibu Sarawak lagi. Jadi lokasi yang jauh tu cabaran juga. Betul. Dari sudut komunikasi. Kadang-kadang miscommunication pun menyebabkan mismanagement. Ini antara perkara-perkara yang mungkin orang belakang tak nampak. Kan orang nampak kita macam steady je. Steady Tapi kita ni tengah pening serabut. Serabut. Serabut kan. Tapi ini dia sebab cabaran itulah menyebabkan saya timbulnya kesedaran bahawasanya saya perlu cari ilmu lagi. Itu yang saya dengan tuan pergi kelas, sentiasa upgrade
ilmu bisnes, ilmu management, ilmu leadership, ilmu kewangan, apa saja yang bagus yang boleh memberi nilai tambah kepada perniagaan, itulah yang kami akan pergi belajar. Conclusion dengan Manda di sini ialah kesimpulannya, bukan kita habis-habisan ya. Kita mau dengar lagu lepas ni. Conclusion dia ialah kalau kita tengok orang kaya kan, bila dia kaya lah kita nampak, dia berjaya lah, mesti ada something ni. Tapi sebenarnya kan kita nak nampak tau di sebalik kejadian dia yang pernah jatuh, yang pernah kena tipu, yang pernah hilang jutaan ringgit, sebenarnya dorang pernah alami itu sebelum dorang berjaya sampai sekarang. Betul. Banyak lagi kita mau cerita selepas ni, banyak lagi kita mau kurik rahsia kejayaan mereka. Betul. Kembali selepas ni lah. Kita juga ini. Lain bersama ni satu orang saja, tirai ke Manda. Ai. Ada. Dari tu nada. Bikin bergaduh. Nah, dulu kau selalu kan nada. Selalu je aku ada. Oh ya, saya lupa. Kau dicerita yang bulan-bulan lepas, sekarang bulan 6 sudah apa ini nih? Nah, aku berdendam. Baru 2 hari bulan. Aku mengungkit saja. Dan yang paling penting kami dikuasakan oleh Prabayar Hotlink, pilihan berbalai untuk sahabatmu internet terah dan juga internet pantas serendah 2 ringgit. Masa kita bercerita pasal kita punya awareness lah, pasal kita punya usahawan yang mana mereka bermula daripada kosong sebenarnya. Betul. Dan tapi yang paling best bila kita bercerita pasal usahawan ni Manda, kita nampak strategi-strategi dorang daripada yang ikut trending keperluan pengguna mana. Kalau macam sebelum ni kan kita jual saja, kita nak tahu pun ada strategi macam ni kan. Tapi bila kita tanya dan kita tahu ini adalah salah satu ilmu yang berguna tahu. Betul. Bila kita bercerita begini kan, kita jadi macam aku mau tahu lagi apa betul. sebenarnya di sebalik kejayaan yang dorang. Aku mau kurik supaya aku pun boleh kaya raya berjaya. Itu. Alang-alang kau tanya mau pasal kaya raya ni, coba konon kau menceritain ni. Okey, jadi mau tanya kepada Puan Oni lah kan. Puan Oni kan yang mau jawab. Boleh? Puan Oni kan Tuan Syah. Tuan Syah. Okey. Tuan Syah lah. Okey, Tuan Syah. Selama menjadi usahawan ni lah kan. Usahawan kau ada. Okey, jadi apakah pencapaian Tuan Syah dan juga Puan Oni lah ataupun Anona ni sepanjang menjadi usahawan lah? Yang terbaik lah. Gitu. Ya, baik-baik. Thank you Manda. So, jadi nak cerita sikit tentang kejayaan atau pencapaian sebenarnya nak kena cerita juga yang kami ni Anona ni sebenarnya bermula dari bawah juga. Kita bermula dari bawah. Bermula dari rumah yang kita sewa, rumah teres 1 tingkat. Rumah sendirilah. Bukan rumah sendiri, rumah sewa. Back in 2012. Okay, so jadi bermula daripada rumah teres yang disewa, rumah teres tingkat. So jadi sewa pun saya ingat lagi masa tu di Kulim Kedah RM400 saja sewa. Kan? Pekerja pun 2 orang je. Ya, pekerja pun cuma 2 orang sahaja. So bermula daripada rumah sewa, slowly dengan kita panggil dengan ilmu yang macam Puan story tadi, dengan ilmu yang kita ada, kita upgrade sedikit demi sedikit. Daripada rumah teres 1 tingkat, kita dapat sewa 1 shop lot corner. Shop lot corner dah berubah sikit. Masa tu pun staff pun dah tambah ke 6 orang. Daripada 2 orang tambah 6 orang. Masa tu alhamdulillah sale pun meningkat lah daripada semakin baik lah. Semakin baik, daripada 5 angka ke 6 angka sebulan. Kan, so jadi daripada 6 orang staff tahun demi tahun sehinggalah sekarang ada lebih 40 orang staff. Alhamdulillah kita dapat berkongsi rezeki ni dengan lebih 40 orang staff, termasuklah staff-staff kita di KK dan juga di Sibu. Okey, so jadi dari segi office kita pun bertambah daripada tadi saya kata tadi shop lot corner satu shop lot, sekarang kita ada di Kulim Kedah jugalah, di Kulim Fornia. Okey. California macam jauh betul. Ya, okey. Supaya nampak komersial sikit. Nampak best sikit lah kan. So jadi ada 5 shop lot yang kita sewa sekarang. Okey, 5 shop lot dengan 1 warehouse juga di Kulim. Itu bila masuk sekarang ni pun kita dah ada warehouse di KK dan juga hub di Sibu. So jadi saya rasa itu antara kejayaan kita lah. Tapi yang kita nak cerita ialah apa yang kita nampak sekarang ni sebenarnya bermula daripada bawah. So jadi yang penting adalah kita sebagai usahawan ni kita tak boleh give up lah. Kita tak boleh pernah give up. Of course ada cabaran, ada ujian, ada saja untung rugi, tetapi kita jalan terus. Betul. Jalan terus. Lagi pandang belakang. Ya. Betul. Once sudah jalan saja.
Manda, bagi channel aku tanya dulu lah. Tanya, sila. Tanya kan. Okey, tuan, puan, di sebalik kejayaan Anona ni kan, mungkin ada sudah yang berjaya melahirkan individu yang berjaya. Of course lah itu kan. yang tadi aku mau tanya betul kan? Soalan mula kan. Aku pinjam lah bahasa Okey, kita. okey. Nanti aku sebalik lah. Adakah sudah yang berjaya di bawah naungan Anona ni? Begitu. Puan, ya. Okey, syukur alhamdulillah. Sebenarnya kami pun tak menjangkakan lah. Memang sebab kami ni jenis orang yang buat je tak tu dah tengok dah 10 tahun. Orang kata no dah 10 tahun kan. Jadi dalam masa 10 tahun ni kita dah berjaya actually dah 5 tahun bermula dengan seriusnya kami buat Anona 2015 lah. Selepas 3 tahun lah. Selepas 3 tahun kita buat masa tu kan macam tak ada arah lagi, macam just buat suka-suka hati je. Di 2015 kami committed and dedicated untuk bantu orang. Bila kita dah menetapkan niat yang betul bantu orang, bukan saja dari sudut meningkatkan kualiti kesihatan, tapi juga membantu meningkatkan kualiti ekonomi rumah. Betul. Ekonomi rumah dan ekonomi rumah. Jadi bila kita bermula dengan setting niat yang betul tu, barulah kita nampak kejayaan tu Allah bagi. Dan alhamdulillah kita dah berjaya lahirkan 6 orang jutawan. Wow. Syabas, Inspektor Sahab, syabas. Yang mana mereka pun dah mula. Wow. Kita tak naklah tengok yang besar-besar. Sebenarnya pencapaian kejayaan yang kecil pun kita tak boleh lupakan sebab dari dorang kan. Dari diorang juga. Kita tak payah cakap pasal jutawan lah. Kita cakap pasal orang yang nak survive every day ni, yang nak beri makanan nak beli makanan untuk anak-anak, isteri. Boleh orang kata apa, tak ada bulan tua kan. Jadi boleh orang kata boleh pergi pasar malam pun dah seronok dapat beli barang-barang, barang dapur. Itu pun satu kejayaan. Betul. Bila saya boleh lihat tim Anona ataupun ejen-ejen konsultan Anona ni berkongsi kebahagiaan mereka, itu sebenarnya kejayaan juga. Betul. Jadi kan kadang-kadang kita ni asyik nak tengok yang besar-besar, yang kecil-kecil kita lepas pandang. Sampai kita terlupa yang di bawah. Betul Puan, sebenarnya berapa ramai anda Anona ni? Ya, berapa ramai? Jika kita lihat pada sistem yang mendaftarkan diri yang mereka yang setakatnya. secara rasminya dengan kita dah 12,000 orang. 12,000 12,000. orang. Aku dah tahu satu padang bola pun tidak cukup itu. Ini Itu seluruh yang kita Malaysia lah. termasuk Wow. Singapura dan juga Brunei. Nah. Overseas, guys. Overseas. Aduh. Tak ada. Ayam kita tak sampai dekat Belum, situ. belum. Kambing eyeballs pun tak sampai. Okay, nak apa? Nanti kejap lagi lah kita bercerita. Kita akan Betul. sambung lagi cerita lepas ni. Dan kita mau tanya, sebelum Manda mau menanya tu, aku mau menanya pasal di manakah sumber kekuatan dorang ni. Dorang asyik jatuh, tapi mesti ada dorang punya sumber kekuatan. Dan dari mana? Teruskan bersama dengan kami, kita. Juga baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Ika, Manda dan juga Nis di Bangun Bogia Kinabalu yang dikuasakan oleh Pravaya Hotlink. Pilihan berbaloi untuk orang-orang Sabah yang mahukan internet tiada had dan juga internet pantas. Sepantas-pantas lambat lagi sinis. Pantas lagi ni. Agak-agak lah. Hotlink walaupun RM2 saja, serendah RM2. Betul. Kau last gaya kau main-main kau puas sana. Okey, jadi masih lagi kita bersama dengan Puan Oni dan juga Tuan Tuan Syah, Syah, iaitu founder kepada Anona Pharmacy. Okey, saya mau tanyalah sebab kita sudah banyak dengar dia punya cerita jatuh, Betul. bangun, tapi dorang punya jatuh ni macam banyak betul, tapi tidak dapat kita bercerita semualah. Dan kita mau tanyalah kepada Tuan Syah dan juga Puan Oni sendirilah. Di manakah kekuatan ataupun sumber inspirasi anda berdua? Dari hujung Pangkalnya pangkalnya kah? kah? Daripada perkataan T-nya kah? Di mana ni sumber kekuatan? Sebab melalui penceritaan kita yang hampir 1 jam lebih ni kan, memang banyak kita dengar jatuh dan akhirnya bangun. Betul. Macam mana anda boleh naik balik tanpa give up? Siapakah kekuatan dalam hidup anda? Kalau Puan Oni sendiri, Puan Andi dulu lah. Ladies first dulu lah. jangan salah jawab. Jawab seperti mana kita rancang tadi. Okey, sumber kekuatan saya sudah pasti keluarga saya lah yang pertama tu. Keluarga anak-anak saya, ibu bapa saya. Sebab saya rasa mungkin saya macam tak cukup lagi nak balas jasa ibu bapa. Saya dah tak ada mak kan, saya dah tak ada mak, tapi saya sentiasa mendoakan, meniatkan setiap kebaikan saya buat melalui perniagaan Anona ini, Allah alirkan pahala itu kepada arwah mak. Kemudian
setiap kebaikan atau apa saja yang saya buat dalam Anona, saya niat untuk Abah. Kemudian kalau rasa macam ada je cabaran kat depan tu, macam kadang-kadang kita buat satu benda tak jadi ke apa kan, memang akan ada perasaan give up tu, memang ada. Cuma bila saya tak akan tahan, saya tak boleh tahan tengok muka anak-anak tim. Saya teringat mereka. Saya teringat muka leader-leader saya, ejen-ejen saya, kan kita macam dah Puan ni adalah nakoda, betul. dah Jadi sayang dia orang. Betul. Dah sayang. Jadi bagaimana seorang ibu ataupun ketua boleh meninggalkan anak-anak dia? Betul. Jadi sebenarnya kekuatan saya adalah mereka lah. Sebagaimana kekuatan seorang ibu melihat muka anak dia, begitu juga kekuatan saya sebenarnya melihat muka anak-anak tim yang berjaya. Itu yang mereka mengharapkan pada Anona. Jadi bagaimana mungkin saya untuk menutup Anona? Betul. Yang sebelah tu menyenggol-nyenggol sudah aku bilang. saya Dah ready ya. Okey, jadi Tuan Syah pula. sendiri. Tuan Syah pula. Okey, jadi kekuatan kami ni sebenarnya terletak pada pangkal C. C. Bukan T ya. Apa C. C tu untuk apa? Ya, C itu maksudnya konsultan. konsultan. So jadi konsultan Anona. Ini tadi kita tidak rancang ni. Dah ini. Ya. Campin dorang. Macam lari RO-nya ni. Ini saya dah rancang daripada betul lagi. Kita je yang lalai. Kita lalai. So jadi sebenarnya konsultan ni sumber kekuatan kami. Sebab terutamanya apabila kita tengok konsultan yang di pedalaman di Sabah, Sarawak kan, terutamanya lah. Kan ada yang kita tengok bawa produk Anona ni naik sampan. Wah. Bawa sampan. Masuk estate. Masuk estate. Ada yang berjualan kita di tengok berjualan di tamu kan. So jadi ada yang bila kita tengok ada yang happy bila hujung bulannya dapat komisen, walaupun mungkin baru bermula dengan puluhan ringgit, ada yang mungkin 100-200 ringgit. Bagaimana dia orang happy untuk dengan komisen yang begitu, setidaknya dapat mengubah sedikit nasib kehidupan family. So jadi ini yang menyebabkan kami rasa yang akan teruskan sampai mungkin sampai ke akhir hayat ke mungkin. Ya, sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila dan kejayaan ni akan diteruskan sampai bila-bila. Ya. Kalau ianya terhenti, kita tidak akan bagi dia terhenti. Bunal kau sap. Sebab kenapa? Sebab yang dia punya anak buah ni ramai. Betul. Mereka lah yang sebenarnya akan mewarisi kejayaan tu. Mereka lah yang menghidupkan Anona sebenarnya. Betul. Anona ni actually untuk konsultan. Anona ni bukan tentang saya ataupun tentang puan. Bukan tentang durian Belanda. Ya, bukan tetapi tentang Anona actually untuk konsultan. Untuk semua. Yes. Untuk semua. Ya. Everyone boleh jadi consultant. Untuk bersama dengan Anona, semua orang boleh hidup bersama dengan Anona. Itu yang saya faham lah. Sebagai salah seorang consumer. Sebab sebelum saya berani untuk bagi tahu orang lah kan, ini saya sendirilah. Macam kau tahu kan, awal-awal subuh-subuh kau nampak saya sudah membuka botol. Bukan yang bukan. Itu lain. Itu lain. Ini yang sabar. Gitu, tapi sabar. gluk. Itulah. Setiap awal pagi kan aku konsum tu barang. Ya, dan dapat lah. Jadi sebelum saya macam berani mau kasih tahu orang, saya kena rasa dulu dia punya result sendiri. Betul. Efek dia sendiri terhadap saya, barulah kita boleh sembang dengan orang. Kadang-kadang kita tak perlu sembang pun. Kita diam-diam saya pun orang tanya, "Kau makan apa? Kau minum produk apa?" Gitu. Dah dapat begini. Mulailah kita cerita. Daripada situ Anona ni membuka peluang untuk orang ramai bukan saja untuk jadi sehat, kulit cantik, tapi untuk berniaga. Betul. Jana pendapatan, kan? Itu yang paling penting sekarang ni. Okey, kita akan kembali selepas ni Manda. Sebab kita mau tanya kenapa founder kita dua orang, Puan Oni dan juga Tuan Syah, memilih Sabah sebagai lokasi untuk membuka warehouse. Rumah kedua lah orang bilang. Rumah kedua lah. Betul. Okey, kita akan kembali selepas ni guys. Kita juga baik ni. Ika Manda dan juga Nis dibangun Bahagia Kinabalu yang dibawakan oleh Prabaya Hotlink. Pilihan berbaloi untuk orang-orang Sabah kita yang mahukan internet tiada had dan juga internet pantas serendah RM2. Okey, kita masih lagi bersama dengan founder Anona. Sebenarnya mereka ni bermula daripada tahun 1992 lagi. Betul. 1999. 2012.
saya start belajar. Dah 2 salah. Oh, aku teringat yang masa orang mencinta. Oh, kau teringat masa orang lupa cinta. aku. Waduh. Hai. Masa orang belajar. Masih kan. lagi kita di jauh-jauh, masih Ya, jauh macam lagi. mana masa tu? Saya tak okey, ada mau cerita pasal tu lah. Panjang lebar sudah kita cerita Betul. pasal tu, pasal kita punya awareness ni pagi pasal minuman kesihatan yang menjana kebaikan dalam tubuh badan dan juga menjana pendapatan lah. Betul. Especially dalam usahawan kita ni. Dan kita mau tanyalah kan, kebaikan Bernice sudah kita cerita tadilah. Dan mungkin boleh cerita kenapa memilih Sabah Negeri di Bawah Bayu ini sebagai rumah kedua. So kita tahu Anona ni memang terkenal betul di Sabah sampai orang fikir produk ni produk orang Sabah. Ya. Iya. Jadi sedangkan saya pun produk ni daripada Kedah. California. California kan. Jadi kenapa memilih Sabah ni tuan? Tuan, kenapa ni? Adakah strategiknya kah sejuk kah sini? Baik. Terima kasih. Okey, panjang ceritanya juga tapi saya cuba pendekkan lah. Okey, jadi sebenarnya daripada produk pertama kita lagi, jus Anona itu pun mendapat sambutan daripada orang Sabah. Orang Sabah juga. Ya, sehingga kan stokis terbesar kita di Sabah. Di Sandakan. Saya ingat lagi saya datang Sandakan masa tu first time saya makan makanan orang Sabah masa tu. Ambuyat semuanya kan. Wow, asik. So jadi daripada situ lagi dah Jatuh cinta sudah. Jatuh cinta, bukan jatuh cinta sama apalah. Jatuh cinta sama negeri di bawah Bayu. Jatuh cinta dengan negeri di bawah Bayu. Sekarang dengan tidur Sabah. luar tuan. Ya. jangan bukan. Okey, so jadi daripada situ kita dah ada stokis di Sabah. So jadi produk seterusnya pun bila kita buat vitamin C serum pun juga dapat sambutan yang menggalakkan daripada orang Sabah. So jadi cuma cabarannya Kedah dan Sabah ni jauh. Jadi bila kita post produk kita kan kalau macam jus Anona ni dia berat. Produk jus kan dia botol kaca. So jadi nanti sampai Sabah dah lambat lewat. So, jadi ada yang pecah tengah jalan. Ada yang pecah. Tinggal kaca saya dibagi. Tinggal kaca basah botol-botol basah kotak-kotaknya semua. Mana burungnya? Ya. Bukan burung. Sarang burungnya. Belum lagi sarang burung. Masih lagi jus sampai Anona. zaman burung pun sama. Sampai zaman burung lagi mencabar. Okey, bila zaman burung Sampai sini jadi burung betul-betul. jadi keju. Jadi keju. Aduh. Okey, so jadi tak jadi burung. Cabaran untuk Birdnest pula, botolnya berat. Jadi kalau kita post daripada Kulim, Kedah, postage-nya tinggi. 1 kilo RM12. 1 kilo RM12. So jadi berat. Cabaran. Itu cabaran. Sebab orang Sabah biasa dah order 10 kotak. 10 kotak berapa kilo dah. So, jadi nak bayar postage ni dah rasa rugi. Betul. So jadi percuma lah. Ya, so jadi bila kita fikir-fikir kita rasakan dah sampai masa untuk kita ada hub kita ataupun office kita di Sabah. Warehouse. Tapi office kita pun asal bukannya warehouse lagi. So jadi tahun saya tak ingat 2000 maybe 17 18 macam tu. Asalnya kita sewa dulu shop lot tingkat 1 atas. Tingkat 1. Tingkat 1 tu di Inanam juga. Di Inanam Business Center kata saya. So jadi tingkat 1 masa tu belum ada Birdnest. So jadi bila masa belum ada Birdnest tu okeylah sebab produk serum ni ringan. Okey, tapi bila ada kita buat Birdnest, bayangkan daripada bawah nak angkat naik sampai atas jadi burung sudah. Lepas tu nak turun bawah balik bila customer datang. Berat. So jadi sampai ni abang-abang yang bawa lori tu Tagap terus sudah. Terus give up. Tak mau tolong. Bayar berapa pun tak mau. Dia orang start demand dah daripada 100 jadi 200 sampai lepas tu langsung tak mau. Berat boleh patah pinggang. So jadi daripada situ kita sewa pula di bawah. Sewa pula di bawah, atas bawah. So bila kita sewa di bawah, mula hantar boleh hantar. Lama-lama dah banyak. Datang satu lori besar nak hantar, ganggu dengan parking lagi. Betul. Lepas tu kalau mau masuk forklift pun tak boleh di situ. So jadi tak boleh juga. So, jadi dari situ kita survey, sampailah kita ambil buat keputusan untuk buka warehouse di KK. Jadi sekarang ni kalau datang satu kontena pun InsyaAllah boleh diuruskan. So jadi maksudnya di sini
kita pun di Sabah pun bermula dari bawah juga. Wow. Kecil-kecilan dulu daripada rumah daripada kedai Office tingkat biasa 1 office biasa. Sewa di bawah dan barulah buka warehouse. Semua pun perlukan strategi. Yeah. Bagusnya dorang ni kan, kadang-kadang ada orang yang bila dia sudah berjaya kan, aku sudah berjaya kan, kenapa pula bagus lagi aku terus ambil warehouse kan, tanpa berfikir panjang, tanpa mencuba orang bilang. Betul. Jadi dorang ni salah satu, kalau di fikiran saya lah kan, contoh lah kan, kalau aku lah, kenapa lagi aku mau sibuk-sibuk mau menyewa shop lot ni. Bagus aku terus sewa warehouse kan. Okay. Begitu. Sebab yalah, kita sudah ada duit. Kita sudah ada kekayaan ni. Wow. Tapi Aha. kita tak tahu, mungkin fikiran orang tu kita tak tahu lagi macam mana kejadian dia. Betul. Jadi orang ni bagus mencuba dulu. Kita kena fikir costing juga. Betul. Costing tu perlu sebab kadang-kadang kalau costing melebihi daripada keuntungan. Patutlah aku dah jadi jutawan ya. Ya, sebab kau tu pantang nampak. Pantang penat. Iya. Nah, dia ni nak boleh limpas kedai. Kalau kedai boleh dibeli, dia ambil yang kedai itu sekali. Tu masalah Manda sebenarnya. Aku tahu perangaimu tu. Lama sudah kau buat. Lakimu je yang lalai. Okeylah guys, kita kembali selepas ni. Teruskan dengar kami. Kubu FM. Kita juga ini. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Ika Manda dan juga Nis di Bangun Bogia Kinabalu yang dikuasakan oleh Prabaya Hotlink. Pilihan berbaloi untuk orang-orang Sabah yang mahukan internet tiada had dan juga internet pantas serendah rendah lagi sinis lah, serendah RM2. Oh ya, aku tinggi dari kau yang pakai kasut tinggi lah. Apa hal? I tidak pakai kasut tinggi tau, I pakai flat tau. Tapi lain cerita, kita bukan cerita pasal ketinggian. Aha. Sekarang ni kita mau cerita pasal kejayaan Puan Oni dan juga Tuan Syah dalam membentuk Anona. Ya, usahawan lah, betul. usahawan kan. Dalam jadi bidang produk ni. soalan yang kau mau tanya tadi tu apa satu Nis? Okey, soalan saya ni dalam usaha Anona untuk meningkatkan bisnes, adakah perancangan yang akan dilakukan masa akan datang dan yang tidak diketahui oleh ejen-ejen Anona sekalipun? Mungkin boleh ceritalah ketika ini. Mungkin ada mau tambahkan ataupun ada yang terbaru lah pasal produk. Ya, okey. Thank you, Nis. Alright, sebenarnya untuk di Sabah ni memang kita dah plan dah. Sehingga 5 tahun ke depan pun ada planning dah untuk di Sabah ni. Yang paling terdekatnya ialah kita nak ajak lebih ramai orang-orang Sabah ni Sumandak Sabah lah. Yang tak Sumandak apa boleh. Okey. Memandak ni nak ni. Dia memandak. Papandak. Jangan landak sudah. Okey, so jadi kita nak ajak semua lebih ramai Sumandak Sabah ni untuk join Anona. Yang mana kita akan mulakan start bulan depan. Kita ada program. Bulan ni tu. Bulan ni. Tuan, sekarang 2 hari bulan ya. Terlupa bulan ni. Tengok tak ada. Okey, so masih jadi lagi mindset, masih lagi di bulan yang lepas. Dia sibuk dengan kamatan ni. Okey, so jadi kita ada program Wanita Berani Berniaga. Boleh Wanita Berani Berniaga. So WBB. jadi WBB ni kita nak ajak lebih ramai orang Sabah untuk join. Di mana dalam WBB ni tim Anona akan buat road tour. Road tour seluruh Sabah bermula di KK. Ikut. Ya, bermula di KK. Nanti boleh ikut. Mesti Boleh kena ikut. bawa. Bermula di KK, kita akan ke Keningau, kita akan masuk Ranau. Seterusnya Tawau, Best. Sandakan, Labuan dan sampai ke Kota Marudu. Ada 7 tempat yang Makan kita akan percuma tuan lah. makan percuma, Okey, makan insyaAllah ditanggung. Kalau Makan dulu yang penting. memang pemakan betul. Ya. Okey, jadi Tuan ataupun Puan boleh jawab untuk yang pertama ni, Tuan Puan cakap akan buat macam roadshow lah begitu kan, jelajah di Sabah ni. Jadi tempat yang pertama Puan dengan Tuan akan pergi di mana tu? Tempat pertama kita akan pergi di Kota Kinabalu dulu. Berapa hari bulan? 11 hari bulan nanti. 11 hari bulan. dah Dah lama lama lagi. Minggu depan. Dalam 9 hari lah atau 8 hari lagi lah. KK dulu. Okey, kemudian yang kedua. Kemudian kita akan turun ke Keningau 18 hari bulan. Okey. Selepas tu ke Ranau 24 Jun. Tawau 2 Julai. Sandakan 3 Julai. Labuan 16 Julai. Terakhir kita akan datang kita akan pergi ke Kota Marudu 23 Julai. Bandau.
Okey. Ui, Memang jauhnya. berjalan betul orang punya kerja. Betul. Isyuknya jadi founder ni. Weh, jangan kau. Oh, iyalah, dah Siok lah. tu memang siok, Siok tapi jalan-jalan, Mak. ya dia punya kepenatan pun kita tak tahu kan macam mana, tapi yalah. itulah jadi bagus juga untuk memberikan peluang kepada wanita-wanita sumandak, memandak, papandak janganlah. Kundak. Okey, yang ndak-ndak lah yang di Sabah ni untuk orang bilang berani. Berani untuk mencuba, berani untuk tarik kejayaan tu. Berani untuk keluar dari kepompong. Kepompong kesusahan ataupun berasa di dalam zon selesa. Betul. Ataupun rasa macam hidup ni tidak ada peningkatan, tak ada growth. Jadi biasanya apa yang menyekat kejayaan seorang? Sebab dia tak berani untuk bertindak. Jadi kita mahu mengajak Baru percuma lagi ni kan? Percuma saja. Tempoh masa pun sekejap je, 4 jam saja sebenarnya untuk kita memberi peluang berkongsi apakah yang ingin Anona tawarkan kepada warga Sabah, terutamanya wanita. Apa yang kita boleh buat lagi melalui Anona. Bukan saja kita boleh sama-sama jaga kesihatan dan kecantikan melalui produk yang kita tawarkan, tapi bagaimana dengan produk ini kita boleh bantu lebih ramai orang untuk membina kejayaan ataupun mencapai impian masing-masing. Tu dia hamba mai. Itu dia. Bahang. Bahang. Salah. Okay, guys, kita akan kembali selepas ni. Kita ada soalan yang terakhir lah. Kita bagi peluang kepada Puan dan juga Tuan. Mungkin ada mau berkata sesuatu lah. Wow. Untuk Selepas inilah kan. kembali selepas ni, guys. Kita juga baik ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Ika Manda dan juga Nis di Bangun Bogia Kinabalu yang dikuasakan oleh Prabaya Hotlink. Pilihan berbaloi untuk orang-orang Sabah yang mahukan internet tiada had dan juga internet serendah RM2. Wow, rancak mulut si Wanda ni pagi. Awas. Awas Kita sudah minum Anona. Iya. Itulah aku bilang, Nis minum kau. Minum malah kau. aku minum. Cuma aku je yang mau bagikan. Iya, mungkinnya lama. Okey, nampak ya. Kita sudah cerita sepanjang 2 jam ini berkenaan dengan kita punya usahawan, iaitu founder kepada Anona, iaitu Puan Oni dan juga Tuan Syah datang pada hari ini. Bukan diorang sebenarnya menetap di Kedah, tapi diorang hari ini California dan datang ke Sabah sebenarnya untuk membuat jelajah dalam hal lagi yang akan berlaku di Sabah. Itu yang pasti. Dan di samping itu diorang juga cerita pasal diorang punya kejayaan. Betul. Dan juga jatuh bangun diorang, dan kita harap apa yang diorang cerita tu dapat memberikan inspirasi lah kepada anda, terutamanya yang terlibat dalam bisnes ni. Jangan sekali kamu orang mengalah. Macam yang kalau mengalah jangan putus asa. Betul. Mengalah tu biasa Nis, tapi orang bilang putus asa tu jangan. Jangan. Betul. Kalau macam tidak modal, cari modal. Betul. Join Anona, paling senang. Betul. Free lagi kan. Okay, kita bagi pulang lah sama Tuan Syah dan juga Puan Oni. Mungkin maybe you guys wanna say something. Keluar Inggeris ke California kan. Okay, terima. Okay, Alright. Tuan Syah dulu lah. So saya nak ambil peluang ni jugalah nak ucapkan jutaan terima kasih Sabahan sikit Tuan. Sabahan. Saya mau cakap terima kasih baik ni. Saya mau ucap terima kasih baik ni untuk Betul, gam. untuk Nis, Manda dan Ya. juga Kopi-Kopi FM. Sama-sama, Tuan. Kerana jemput tu kita datang berkongsi di sini. So jadi macam kita share tadi, insya-Allah dalam masa dekat kita ada program dengan dengan orang Sabah, iaitu wanita bangkit berniaga. So jadi semua orang boleh daftar, secara percuma. Layari www.wanitaberaniberniaga.com. www.wanitaberaniberniaga.com. Daftar segera kerana tempat-tempat kita di KK, di Tawau, di Sendakan, tempat-tempatnya terhad. Macam di KK ni kita ambil dewan di Komplek Kebudayaan, cuma ada 600 seat saja. Cuma guys, 600 seat saja. So jadi daftar percuma. Daftar percuma, dan juga untuk bersama dengan Anona pun sebenarnya modalnya adalah free juga. Kita ada Zero sistem. modal. Kita ada sistem yang mana you all siapa saja boleh start bisnes Anona ni secara percuma. Tanpa modal, betul. Jadi tiada alasan. Jadi tiada alasan. Okey. So jadi insya-Allah kita jumpa dalam program
wanita berani berniaga. Okey, sebelum kita bagi dengan Puan bercakaplah. Siapa yang masa bagi talks nanti tu kan? Siapa yang akan bagi? Tuan bagikan dengan Puan sekali bagi. Kita Dua-duanya bertiga. lah. Sekali lah. Kita bertiga. Nah, kalau aku wah, syukur alhamdulillah ada orang panggil. Ada job. Masa Tuan dengan Puan yang akan bagi talk. Ya, dan kita ada tim jugalah. Kita Betul, ada sesi dibantu. sharing lah. Ya, dibantu oleh leader-leader di Sabah juga. Jadi jangan kamu orang malu-malu, jangan kamu orang takut sebab tiada alasan untuk kita berjaya. Betul. Jangan bagi alasan. Di mana ada jalan, di situ juga ada kejayaan. Ada way. Begitu. Okey, Puan, mungkin yang terakhir bagi untuk Puan. Silakan Puan. Okey, terima kasih Manda dan juga Nis. Sabahan. Dan juga Kupi-Kupi FM. Kita juga baik ni. Betul ke cakap? Okey, apa yang saya ingin berpesan lah ya kepada wanita. Saya tahu wanita ni dia ada satu sumber kekuatan itu yang kadang-kadang dia tak sedar dia ada dalam diri dia. Dan dengan lelaki lah. Jadi saya ingin sangat mengajak ya semua wanita bersama-sama dengan kami sebab kami ada satu circle yang sangat supportive. Betul. Itu saya tidak nafikan. Betul. Sangat supportive Kuat. yang saling memahami dan menyokong antara satu sama lain sebab wanita ni dia perlukan orang yang sama-sama faham dengan dia. Kan yang sama-sama nak meluah perasaan. Sama-sama naik lah. Sama-sama naik. Kita tidak akan biarkan tim kita kesorangan. Kalau rasa macam tak tahulah nak buat bisnes, kita aja. Kita bagi bimbingan, kita bagi latihan, kita bagi kelas, semua tu ada semua dekat Anona. Nak dengan tak nak je nak belajar. Betul. Jadi cumanya membezakan orang yang dapat hasil luar biasa daripada orang yang biasa-biasa saja adalah dari sudut tindakan lah dan juga komitmen yang diberikan. Satu, kita kena ingat kejayaan ni bukannya datang dalam masa satu hari atau satu malam. There is no overnight success. Ia adalah hasil daripada kerja keras dan usaha yang tanpa henti. Sebagaimana kisah kami yang dah bermula sejak tahun 2012 hingga sekarang. Jadi mudah-mudahan ia juga dapat membuka minda, membuka hati, memberi inspirasi lah kepada pendengar-pendengar untuk bersama-sama dengan kami. Sebab kita dah ada proven result. Kita dah ada sama-sama konsultan ataupun tim-tim wanita-wanita Sabah yang dah bersama-sama kami dan berjaya bersama-sama kami. Kita nak bawa mereka ni juga untuk bercerita dan berkongsi kejayaan dengan lebih ramai orang. Itu saja dari saya. Okey. Jadi mungkin Facebook Puan sudah Facebook boleh ikuti Facebook dan juga IG, TikTok Anona Pharmacy, Anona Official. Boleh juga follow saya di Facebook Onino Husni, IG dan TikTok Onino Husni. Saya banyak berkongsi tentang motivasi, tentang ilmu bisnes dan juga ilmu kecantikan dekat situ. Jadi ilmu-ilmu ni bukan saja boleh diguna pakai untuk orang-orang yang mau berniaga pasal Anona ni, tapi apa-apa saja dari apa-apa sudut, apa-apa segi dari apa dia orang bilang melibatkan usahawan, bolehlah dapat ilmu sedikit sebanyak kan. Kita ni kadang kalau mau pergi belajar kita kena bayar Banis. Dalam hidup kita ni selagi kita hidup selagi tu kita kena ada ilmu. Tak akan habis lagi itulah kita kena belajar. Jadi kira ni fardu kifayah lah. Wow, betul. Okey. Datang sudah ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi baguslah kita dapat ilmu-ilmu begini secara percuma. Sebab diorang mau dapat ilmu ni, diorang pergi belajar, bayar beribu-ribu. Tapi dapat dengan kita percuma saja. Betul. Jadi kenapa mau beralasan mau betul. Okey, mungkin Tuan Syah mau kongsikan TikTok yang kita buat challenge hari Wow. tidak. Tidaklah. Okey, dan terima kasih kita ucapkan kepada founder, kepada Anona, Anona Pharmacy dan itu Puan Oni dan juga Tuan Syah datang pada hari ini. Jauh kita terbangkan dorang ni daripada Kedah. California datang hari ini insya-Allah. Dan kita mendoakan Manda yang terbaik untuk Tuan dan Puan. Semoga usaha yang diusahakan sekarang ni terus kekal maju jaya, dipermudahkan dan juga
jatuh bangun itu perkara biasa. Betul. Tapi yang berjaya tu adalah luar biasa. Betul. tengok kalau Ya, boleh, teruskan berjaya lah Puan Noni sama Tuan Ya. Syah. Sebab kenapa? Dalam kejayaan diorang ni ada juga diorang menyelit-nyelitkan juga. Ya. Orang bilang rezeki untuk aku. Puan, aku juga. Okay, itu sajalah untuk hari ini. Okay guys, sampai sini juga untuk anda semua hati-hati Anda teruskan mendengar kami di Kupi Kupi FM. Kita juga Juga Baik ini. ni.